Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Kita baca sikit dan daripada ayat 61. Okey, kalau macam tu kita baca daripada 57 juga. Okey, Alhamdulillah syaitanir rajim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tunun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون صدق الله العظيم. Baik, pertama sekali kepada pihak masjid Al-Khairiyah, terima kasih di atas kesungguhan tim masjid memberikan kemudahan kepada kita semua, dan seterusnya kepada semua sahabat-sahabat saya, hadirin hadirat yang sama-sama datang melaburkan masa, melaburkan tenaga, melaburkan kesungguhan dan komitmen untuk sama-sama kita mengisi waktu berkat, waktu duha ini dengan sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tolonglah pada ni kau ni. Okey ya. Kita dapat. Saya salah pasang. Betul lah. Tak dia tak kira tapi kena kurus sikit Ustaz. Kena kurus sikit. Tak ada kurus, jadi saya jatuh lah. Tak ada sil. Okey. Dan tidak bersiapkan. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah dimanihi dengan kurnianya kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita membincangkan ayat yang kita biasa baca, ya, kita jadikan amalan kita semua dekat dengan surah Al-Waqi'ah. Surah yang kalau kita baca sebelum ni just ulang balik, surah yang insya-Allah memberikan rezeki yang baik pada kita, sebab kita sangat perlukan rezeki yang baik untuk hidup, ya, sebab bila rezeki kita baik, insya-Allah amal kita baik, sebab hati kita baik. Kata Nabi dalam hadis, kullu lahmin nabata min haram فالنار
lebih semua daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka neraka aula. Jadi lawan pada haram tentulah halal dan berkat, halal, thayyiban, mubarakan. Jadi sebab itu kita perlukan rezeki yang halal, yang berkat, bahkan banyak. Sebab berkat itu bermaksud juga banyak, berkat itu bermaksud berganda. Jadi insya-Allah semua yang dikasih sekalian, kita harap dengan kita sama-sama menghayati surah Waqiah ini akan Allah jadikan sebab untuk kita mendapat rezeki yang berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semua yang dikasih sekalian, seperti biasa sebelum kita baca, sebab hari ini saya kena bagi apa pun pukul 10 kena pergi. Sebab kena shoot dengan sangat 10 senang dengan KL. Sangat tak. Jadi okey. Jadi marilah kita masa ni memang pantas adat ya. Ada Rufisah Haji pun macam kata Sayyidina Ali. Macam kata Sayyidina Ali, saya kena pegang. Masa itu sangat, masa yang pantas berlalu itu sangat mengajaibkan. Ya. Sebab lagi tak sampai seminggu kita dah masuk ke bulan Zulhijjah. Maksudnya pejam celik nanti masuk Zulhijjah. Dan suka saya mengingatkan diri saya lah pastinya, sebab kita kena betul-betul fokus, minta Allah berikan hidayah taufik kepada kita, inayah untuk kita melakukan banyak amal soleh pada terutamanya 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Jadi kita minta doa kepada Allah dan kita harap kita melakukan persediaan, ya, melakukan persediaan. Kita minta, ya Allah, beri kami taufik, ya Allah, sampai kami dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan? Apa kebaikan? Sebab Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar, yakni al-'ashar min Dzulhijjah. Nabi sebut ma min ayyam, tidak ada hari-hari al-amalu salih fiha, amal soleh yang dibuat dalamnya lebih Allah sayang daripada kamu melakukan amal soleh pada 10 hari ini, kata Nabi, yakni 10 daripada Zulhijjah. Maknanya buat amal soleh biasa, macam kita datang sekarang i'tikaf, tapi i'tikaf itu Allah sangat sayang, ya. Bila Allah sayang, Allah berikan gandaan ganjaran, ya. Bila Allah tersangat sayang pada amal yang kita buat pada hari itu, ya, pada waktu itu, amal biasa je, bukan ada sembahyang special pula ke, zikir special, tak ada. Amal soleh, maknanya Nabi umumkan. Maknanya saya harap nanti dalam 10 hari itu ada kelas kita lah, ya. Ada. Sampai akhir. Alhamdulillah. Dan cikgu datang, jangan datang. Ustaz pun sama datang sekali, ya. Kalau cikgu datang, ustaz kena datang kan. Cikgu datang, ustaz tak datang. Jadi amal soleh di hari ini sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak sampai benda ni, sehingga Nabi cakap tu para sahabat macam bertanya, macam walal jihad fi sabilillah. Sebab Nabi sebut Allah sayang sangat
Seolah-olah tak ada amal yang lebih Allah sayangi daripada amal soleh yang kita buat pada 10 hari tersebut. Walau jihad fi sabilillah, walaupun Rasulullah berjihad pada jalan Allah, adakah Allah lebih sayang? Macam tu. Adakah Allah lebih sayang walaupun jihad fi sabilillah? Nabi kata, walau jihad fi sabilillah, walaupun jihad pada jalan Allah, orang berpegang itu, kita buat amal, Allah lebih sayang daripada orang yang berjuang pada jalan Allah. Melainkan kata Nabi, rajulun zahaba bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bizalika min syai'. Ya, kecualilah kata Nabi kalau dia memang berjuang lepas tu dia syahid. Ya. Ataupun kalau dia berjuang di balik rumah dia, lepas perang ada rampasan perang kan, ghanimah, dia tak nak ambil pun, dia mahu perang tu hanya semata-mata berperang. Ingatlah kalimat kita. Itu saja yang boleh menandingi kita buat baik pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Maka sebab itu kita sebut ni supaya kita mula fikirlah, ya Allah, bagilah aku ruang, bagilah aku peluang, berilah aku taufik, berilah aku hidayah untuk aku dapat lakukan kebaikan. Dan tentunya kalau offer dah macam tu, kita kena berbanyakkanlah kan. Rugilah kalau kita hanya buat benda yang sama. Maka sebab itu eloklah kita memperlakukan banyak amal-amal soleh. Dan pemuncaknya adalah korban. Dan pemuncaknya adalah korban. Sebab 10, dia punya graf dia naik sampai pada hari ke-10. Hari 10 adalah hari korban. Sebab Nabi sebut dalam hadis, ya, kalau tadi 10, dan sekarang kita angkat dalam bentuk graf. Kata Nabi, tidak ada amal yang paling Allah sayang pada hari nahar melainkan kamu melakukan korban, menumpahkan darah korban. Jadi maknanya kita juga minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala beri kami taufik untuk kami dapat melakukan, insya-Allah. Baik, jom kita sambung. Kita berhenti sebelum ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala minta untuk kita melihat, untuk mengkaji, mempelajari, mengambil pengajaran, ya. Lihat, banyak lihat, tapi tak semua lihat dapat pengajaran. Dan Allah minta kita afara'aitum, maknanya Allah minta kita melihat untuk mengambil pengajaran. Dan yang Allah minta kita lihat sebelum ini adalah tentang kehidupan manusia, ya. Bagaimana bermula Allah kata, lihat apa yang kamu pancarkan, apa yang benih yang kamu letakkan dalam rahim seorang ibu ataupun isteri. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang takhluqunahu am nahnu khaliqun. Adakah kamu yang menciptakan benih tersebut untuk berlakunya pertumbuhan ataupun kami, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lagi dalam ayat sebelum ini, nahnu qaddarna, ya. Maknanya yang tadi Allah kata kami ciptakan, ya, kami ciptakan. Yang kedua kami takdirkan. So cipta pun kita tak boleh lawan, takdir pun kita tak boleh lawan. Siapa boleh lawan? Siapa boleh selain Allah mencipta? Tak ada siapa. Baik. Siapa selain Allah yang mentakdir? Juga tiada siapa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah mentakdirkan bainakumul maut. Kalau tadi Allah menciptakan ke proses kehidupan, maka sekarang Allah takdirkan bagi proses kehidupan itu adalah kematian, ya. Jadi dengan sebab Allah dah meletakkan pada setiap orang itu lahir saja dah ada kematian, ya. Lahir saja ada kematian. Sebab itulah bila kita lahir, kita telah bertunang dengan kematian. Kita lahir saja kita dah bertunang. Dan bertunang pun biasanya kalau kita lah sekarang ni macam tu pun baru dia rasanya pergi jumpa ke mana, wakil orang rombongan bertunang kan. Jadi juru cakap macam ni sekarang, macam Allah, ya. Kan? Jadi biasanya kalau kita jadi wakil juru cakap orang bertunang, biasanya kan, ni tuan di belakang ni semua ni pakar-pakar ni, wakil-wakil ni. Kalau siapa tak ada wakil juru cakap, panggil je mana-mana ada kat sini. Buat pun boleh, insya-Allah.
Cuma nanti kalau pihak tu takut minat pula ke dia, takut tukar, jangan tu ada risiko ya. Hal lain kita ni tak ada risiko dah jadi wakil. Amin Ustaz, amin. Amin. Bila kita kata kami ni wakil hubungan lelaki untuk meminang, bila sebut dia pinang, apa benda di sebalik pinang? Kahwin. Tujuan pinang adalah untuk kahwin. Bukan tujuan pinang untuk just pinang je. Kenapa datang? Just nak pinang dia. Lepas tu apa dah? Pinang dia. Ada je. Dia mesti bila pinang mesti ada. Bila kita lahir, kita telah meminang. Bila seorang mati, maka itulah kematian. Maknanya nak bagi tahu bahawa tak mungkin pinang itu lama. Ada ke macam kami meminang bila orang 10 tahun dah. Tidaknya kan. Nah, bila paling dia setahun ya. Kalau nak engage, kalau tiba-tiba dia tak cukup pula kan nanti kan. Nanti extend sikit lah. Tetapi batas itu memang keras. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dalam ayat ini, sebab dalam ayat lain dalam suratul Mulk Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah mencipta mati dan hidup itu ya. Satu makhluk namanya mati, satu makhluk namanya hidup, dicipta oleh Allah. Sebab bila dicipta namanya makhluk. Baik, dalam ayat ini Allah tak kata Allah cipta mati dan hidup. Allah cipta hidup, Allah tak cipta hidup. Allah cipta proses untuk seorang itu hidup. Dan sekarang Allah takdirkan mati. Ya, Allah ayatnya adalah Allah takdirkan baginya kematian. Dan apabila Allah takdirkan bagi setiap orang kematian, maka tidak ada siapa yang melawan Allah. Ya. Sebab setiap daripada kita telah ada tarikh mati. Sebab itu saya bila ceramah di Jabatan Pendaftaran Negara ini antara yang saya komplain jawab. Yang saya komplain jawab. Sebab dia orang biasa tulis pada IC kita tarikh lahir, patutnya tulis dari tarikh mati. Sebab setiap orang sebelum lahir dah ada tarikh mati. Lahir pun selepas lahir buat surat lahir. Tak, saya cerita yang saya komplain jawapan tu lah dia jawapan dia. Tapi sebab oleh kerana tak ada tarikh mati, kita tak sanggup, kita ni lupa yang kita ni akan mati. Manusia bila dia hidup, dia lupa yang dia akan mati. Saya lupa yang saya akan mati. Kita nak even cakap, sanggup cakap boleh lah, ya, aku akan mati. Sebab tak ada tarikh. Sedangkan Nabi sebut sebelum manusia lahir kan, malaikat dihantar. Ya, bila dalam hadis yang kita biasa dengar daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله ya, وشقي أو سعيد. Baik, pertama bila dah terbentuk 40 hari dan kemudian dihembuskan roh, maka tulis Allah hantar malak. Apa malak? Apa malak? Apa malak? Thumma yursalu ilaihi al-malak. Maka dihantar padanya satu malaikat. Sebab saya dah cakap dalam kelas kita kan, sebenarnya malaikat itu plural. Cuma kita bahasa Melayu kita bila satu malaikat, dia tak boleh jadi satu malaikat. Kalau satu malak kan? Tapi dalam bahasa Melayu, satu malaikat, dua malaikat, kita punya malaikat. Sebab malaikah itu adalah plural, jamak untuk malak pun, malak. Maka sebab itu thumma yursalu ilaihi malak, dihantarkan kepada malaikat. Nanti ayat nanti kita akan jumpa tentang Allah hantar malakul maut alladhi wukila bikum. Malakul maut, Allah tak kata malaikatul maut,
Tetapi Allah kata malakul maut. Sebab setiap orang Allah cipta baginya ada satu malaikat maut. Seorang satu. Ya, sebab itu tentera Allah Subhanahu Wa Taala tak macam kita. Kita ni semua benda kita buat. Dialah juga KJK masjid, merangkap sebagai PIBG, merangkap biro koperasi. Sebab manusia. Tetapi Allah, kerajaan Allah itu sangat luas, tentera Allah itu sangat banyak, maka malaikat Allah itu sangat banyak. Hatta ulama kata ni, kita datang pada kelasnya dekat malaikat. Yakin tak? Ada malaikat bersama kita tak? Dan malaikat ini Allah cipta untuk satu majlis dia. Dan habis, maka malaikat akan pergi dan tawaf di Baitul Ma'mur dan kemudian tak akan keluar lagi. Mana Allah cipta untuk majlis dia. Malaikat tu bukannya buat part-time ataupun buat kerja sana pula, kemudian susah orang Allah, ya, susah pergi macam surah ikhwan buat kuliah pula atau apa lagi. Allah cipta satu malaikat yang datang untuk faedah lillahi ta'ala sayaratin minal malaikat. Malaikat itu adalah cipta untuk hari ini. Hari ini saja. Jadi sebab itu rugi sangat kalau tiba-tiba kita rasa macam Masya Allah, kita rasa tak hargai ya. Kadang-kadang kita rasa macam kita tak biasa kan, kelas tak biasa, kita pun rasa tak pernah hargai. Maka Allah hantar malaikat dan kemudian dan malaikat itu saya nak cerita kerajaan Allah. Kata Allah kata kerajaan Allah, tentera Allah, junudullah itu terlalu banyak. Kita tak tahu, tak terhitung terlalu banyak. Jadi malaikat yang ada bersama dengan kita sekali tengok je kita, mendoakan kita, mendoakan kerahmatan bagi kita. Sebab tu jangan cakap kita tak baik, cakap yang baik-baik saja. Baik. Apa tadi? Kemudian dihantar malak. Apa makna malak? Nampak malaikat. Bila malaikat banyak malaikat. Tapi tak apalah nak baca, dah memang nak baca kita pakai kan. Okey, tak apa, ni saya ni. Malaikat daripada kalimah apa? Malak. Malak daripada kalimah apa? Dah lah kena bertipu. Itu bab lain pula. Itu biarlah sama hadis yang syarah kan. Malak daripada kalimah alu. Hamzah. Alu. Hamzah lam muka. Alu. Apa makna alu? Ataupun apa makna malak? Apa makna malaikat? Alu maknanya adalah berutusan. So malaikat adalah mereka yang melaksanakan segala perutusan Allah. Sebab Allah menetapkan sesuatu. Katalah Allah kata malam tadi hujan lebat kan? Maka Allah memerintahkan, maka ada malaikat yang melaksanakan perutusan tersebut, memastikan bahawa Allah tetapkan berapa titis air turun di Sri Gombak, maka malaikat itu akan menjaga setiap titis air tersebut. Ya, kita duduk lebat, kan? Itu je boleh kita, ilmu kita. Tetapi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sampai pada setiap titis air, dan setiap titis air itu dijaga oleh malaikat. Ya, malaikat yang menjaga. Malaikat. Soalan ada apa? Berutusan. Satu lagi yang lebih kuat adalah utusan. Satu lagi yang lebih kuat adalah utusan. Utusan adalah Surat apa? lalu utusan. Satu lagi utusan. Utusan. Baik. Utusan Rasul
Allah yang melaksanakan perintah Allah. Rasul adalah utusan yang menyampaikan khabar berita dari Allah. Nabi tidak melaksanakan ketetapan Allah. Yang melaksanakan ketetapan Allah adalah sarapan dulu. Sarapan dulu. Pusing. Ada pusing. Lain. Itu pula disalahkan. Pusing. Pusing ke? Tak pusing. Rasul utusan menyampaikan apa yang Allah beri. Berutusan melaksanakan ketetapan Allah. Pusing mana? Okay, kita tahu tajuk. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, okey. Jadi malaikat just untuk tahu je, just tambah supaya nanti kita tahu bahawa itu rasul. Kita sudah sebut malaikat itu daripada malam itu daripada alu itu maknanya itu. Rasul itu adalah utusan singular. Mufrad. Dia punya plural dia adalah plural dia adalah rusul. Dia buang bau. Di jamak takfir. Ya. Dia rasulun, rasulani, rusulun. Jadi kalau banyak rusul. Baik, bukan itulah kita nak bincang hari ini tentang bahawa kita ni telah ada tarikh. Sebab itulah Allah kata dia kerana bukan bila kita dah hidup barulah mati. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Bukan bila kita dah hidup barulah Allah kata okey, jadi nampaknya ada mission penting ni sebab dia dipanjangkan umur. Orang ni macam tak ada benda nak buat, atau budak ni nampak macam nanti. Maknanya Allah dah tentukan bagi kita ni sebelum lahir lagi tarikh kematian. Dan sebab itulah Nabi kata dalam hadis tersebut, pertama adalah tarikh ajal, dan sebelum ajal adalah rezeki mereka. So rezeki kita ni telah ditetapkan sejak kita berada di alam rahim. Rezeki kita. Dan apabila seorang itu meninggal, maksudnya apa dia? Dah tak ada langsung peruntukan rezeki. Sebab tu kita tak boleh berkalau-kalau. Kalaulah kita cepat pergi ke hospital, ya. Sebab nak hidup macam mana? Sebab nafas langsung dah tak ada lepas dia mati. Peruntukan udara untuknya dah tak ada, peruntukan air untuknya tak ada, peruntukan walau sebutir beras untuk dia tak ada. Maka tak boleh kita kalau kita pergi cepat dia tak boleh kalau. Sebab kalau dah memang kematian itu, maka itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab lepas ini. Sebab kehidupan kita yang sebenar bukan sekarang. Kehidupan kita yang sebenar adalah nanti. Sekarang ni bukan kehidupan sebenar. Sekarang ni adalah satu pelaburan yang kita kena buat untuk mendapat untung nanti, ya, untung nanti. Orang berniaga, ya, orang berniaga untuk apa mereka berniaga? Untuk keuntungan. Sebab tu kita tengok dia orang bangun pagi bersusah payah. Kalaulah dia boleh dapat keuntungan tanpa bangun pagi bersusah payah, dia nak bangun pagi ke? Tak payah. Tetapi itu je cara dia. Macam itu juga kita dalam hidup, inilah cara dia. Caranya adalah kita bersusah payah. Maka Allah kata innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kamu bersusah payah. Yang kita susah kan nak naik kat sini kan? Susah. Kalau susah tak bisa rumah lagi test kan? Rumah dia relax kan? Baik. Jadi semua yang dikasih sekalian, kita masuk. Okey, kalau kita dah nampak yang tu, Masya
mentahkan. Dan kita belajar kat sini bahawa sebenarnya hidup kita ada batasan dan setiap batasan. Sebab itulah Sayyid Ali kata, An-nas manusia ni hakikatnya tidur. Ada yang ngantuk baru apa Ustaz kata dah, tak ada kena-mengena. Kan? Manusia itu tidur kata Sayyid Ali bila dia jaga, bila dia mati. An-nas niyamun idza matu fattabahu. Manusia ni tidur bila mereka mati barulah terjaga. Manusia terjaga bila mereka mati. Sebab terjaga barulah Allah. Inilah kehidupan sebenar. Barzakh itulah kehidupan sebenar. Sebab itulah disebut telah kembali ke alam akhir. Inilah sebab dunia ni sementara. Dunia sementara. Seronok pun sementara, sakit pun sementara, orang seronok pun sementara, sedih pun sementara. Semuanya sifatnya adalah sementara. Tapi sana bakal kekal. Bakal itu kekal. Baik, jadi sebab itu semua yang kita begitu latar belakang. Kalau kita dah dapat latar belakang itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa ala an-nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Semua tadi kita tahu dah. Semua tu kita tahu. Tadi yang tadi tu cerita anak dalam rahim kita tahu, kita hidup, kita besar, kita semua kita tahu. Kita tahu. Sekarang kita hidup, kita tahu. Baik, Allah kata sesungguhnya ala an-nubaddila, sesungguhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala nubaddila amthalakum, menukar rupa kamu, wa nunshi'akum, dan akan menumbuhkan kamu fi ma la ta'lamun, apa yang kamu tak tahu. So maknanya kita hanya boleh tahu sebelum datang kematian. Ya, macam mana kita tengok pada gambar-gambar lama, kita gambar kita baby dulu, gambar kita sekolah rendah dulu, gambar kita sekolah menengah dulu. Itu semua kita tahu dah. Tetapi bila berlaku kematian, lepas tu kamu tak tahu dah. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kata nubaddila? Sebab manusia ni akan berlaku nubaddil. Nubaddil maknanya pertukaran. Sebab manusia of course bila kita hidup, ya, kita akan ada aging, ya. Kita ada proses penuaan, ya. Sebab tu kan kadang-kadang orang putih kita best kan. Dia tanya kita how old are you? Terjemah bahasa Melayunya adalah berapa tuanya kau. Jadi dia cerita how old are you, kita terjemah berapa umur kan, kita terjemah berapa umur. Terjemah berapa umur tu bahasa Arab. Kam berapa bilangan umur. Tetapi bahasa Inggeris how old are you, berapa tua kau. Tua. Jadi 1 years old. 1 tu boleh tua dah, cuba bayangkan. Cuba bayangkan kalau 50 tahun. Ya, kalau lah kita 60 tahun, kalau kita 70 tahun, kalau kita 80 tahun. Baik. Jadi, tapi kita tahu. Tetapi bila datang kematian, Allah kata an-nubaddil, satu badalan, satu penukaran yang kamu tak tahu. Dan yang kamu tak tahu adalah apa dia? Nubaddila amthalakum. Amthal maknanya bentuk kamu, kejadian kamu, rupa kamu. Wa nunshi'akum. Dan sebenarnya berlaku juga proses-proses berbeza nanti di alam selepas mati. Okey, apa yang kita dapat boleh tahu di alam barzakh? Kita tahu jasad yang kita sayang sekarang ni, yang kita jaga, yang kita belai, yang kita pergi ke spa, ya, yang kita spa-spakan ni, yang kita facial kan ni, yang kita make sure dia itu okey. Tapi bila sampai ke nubaddila amthalakum, mana semuanya akan hancur. Takut dia Allah cakap pada suspend tiba-tiba ya. Tiba-tiba appointment spa telefon. Anjak kat mana je kan. Hari ni jangan lupa appointment. Okey. Baik, semuanya dia kasi sedia. Dan itulah hakikat. Benda ni kematian ni, terutama umur kita hanya ambil tahu saja. Jangan takut. Jangan sampai takut. Saya ulang sekali. Sebab kadang-kadang bila kita cerita overdose, kita
jadi takut. Jangan takut. Jangan sampai tahap takut. Saya kena ingat benda tu ya. Dulu saya tak perasan benda tu. Waktu dulu kadang-kadang bila cerita kematian tu bapak panggil real kematian letak warna kapan ya. Ya angkat ramai-ramai letak dalam buku. Dulu tusuk-tusuk kefahaman zaman dulu. Saya tak tahu siapa yang sempat dalam organisasi banyak dipanggil ialah orang yang buat cerita kematian bagi real. Ya, bawa buku gali yang lahat. Jadi yang kena pilih tu dia kena kafan. Lepas tu pilih-pilih kafan orang angkat letak dalam buku. Dan saya dapati ada orang lepas tu yang hantar tu company tidak semangat kerja dia. Tapi bila habis program dia kata Ustaz tak nak Ustaz ya. Hidup ni Ustaz tak ada nilai Ustaz. Dia dah masuk dalam kubur Ustaz. Bila duduk dalam kubur seorang-seorang rasa binatang merayap dia kata sunyi dia kata. Saya fikir tak ada gunalah saya kerja. Nampak tak? Yang tadi tu bagi tu supaya semangat bekerja tapi dia overdose. Ada saya jumpa beberapa orang yang kata Ustaz saya ni makan tak lalu ya. Minum pun tak lalu. Tidur pun tak boleh tidur Ustaz. Kenapa? Sebab tu fikir mati. Dan saya dah mula sedar bahawa dia dah overdose. Bila overdose, syaitan akan bergerak. Jadi bukan baik lagi. Bila kita takut sampai dia tak boleh tidur, sampai tak tidur malam, itu menunjukkan bahawa yang sepatutnya kita ada dah lebih. Jangan sampai peringkat kita takut ialah benda yang semua orang lalui itu. Bukan kita seorang-seorang ya. Kalau kita tengok cucu kita yang baru lahir, dia pun akan masuk ke kubur juga satu masa nanti. So bukan kita seorang-seorang. So maknanya supaya jangan sampai kita takut. Sebab once kita takut ya, sebab mana-mana kita bila menulis tentang bab khauf, kita tak dalam bab khauf tidak ada takut mati. Dalam bab zikir kita kena zikir lagi, kena ingat lagi, tetapi bukan takut mati. Tetapi kadang-kadang bila kita cerita detail jadi takut. Bila takut kadang-kadang sampai tahap diganggu kita punya emosi kita mula dah risau, tengok suami dia nikah nanti apalah agaknya lepas ada anak mula kan. Tapi kalau orang takut tengok jenazah tu macam mana? Macam mana? Ya, jenazahnya dah kematian dia besar sebelah. Dia tak berani nak tengok tu macam mana? Nak ziarah boleh tak berani? Saya kata dia tak boleh takut. Memang tak sepatutnya takut. Tak sepatutnya. Saya sebut tak sepatutnya. Ya, tak sepatutnya. Maknanya kematian bukan satu benda yang ditakut. Kalau kita belajar bab kematian, apa yang kita takut? Saya kata tadi, kematian tak boleh takut. Tetapi kalau dalam bab kematian ada yang kita kena takut. Apa yang kita takut? Yang kita takut adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu kena takut. Adakah aku mati ni husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu kena takut. Ada pun kematian tak boleh takut. Sebab dalam motivasi biasa, dalam motivation, bukan kita kata kita ambil motivation. Maknanya orang tak Islam pun. Motivasi ni dia akan lahir dua benda. Motivation, kita bermotivasi untuk lahir dua benda. Kenapa kita ada perlu motivation? Sebab ada dua benda. Satu, kalau datang satu benda, maka kita lawan. Kita fight. Atau bila kita tak boleh lawan, kita lari. Kita fight. Motivation dua je. Ya? Tak. Katalah orang kata kita. Okey, sekarang saya nak cerita motivation. Orang bermotivasi. Kalau orang kata kita ada dua benda. Sama ada kita lawan atau kita lari. Itulah fungsi motivasi. Motivasi dia fungsi dari hasil dia dua saja. Sama ada kita face ataupun kita lari. Kita tahu cara nak lari ataupun kita tahu cara nak face. Semua benda. Katalah tiba-tiba kita sakit. So, kita perlu motivasi. So, bila motivasi adalah bagaimana kita nak hadapi dia. Okey? Atau kita nak lari daripada dia. Tapi sakit tak boleh lari contohnya. Okey, ataupun kita semua benda motivation dia buat dua benda je. Sama ada nak lawan tu maksudnya istilah. Maksudnya bagaimana kita nak hadapi dia dan bagaimana kita nak lari daripada dia. Tetapi kematian dua-dua tak boleh lawan.
lawan tak boleh, lari pun tak boleh. So bila nak lari tak boleh, lawan tak boleh, maknanya kita kena ingat saja. Kita kena ingat saja. Oh, supaya kita jangan lupa di dunia ni. Kita jangan lupa di dunia ni. Kita duduk seronok. Akhirnya kita lupa. Sebab nanti dalam surah ni Masya Allah ya, kita akan sampai pada climax dia. Surah ni dia belum sampai pada climax. Lepas beberapa ayat lepas ni kita akan jumpa climax dia. Maknanya bila kita baca nanti, kita faham Allah nak bagi climax dekat situ. Dan saat itu kita rasa satu perasaan. Bila kita melihat bagaimana gerak kita merasai dalam perasaan kita bila kita membaca surah Al-Waqi'ah ini. Baik, sekarang ni belum sampai pada climax lagi. Ya, dia bukan macam climax, macam plot twist sikit. Surah Al-Waqi'ah ni ada macam satu plot twist. Plot twist. Kita tengok drama-drama. Ingat dia jahat, punya. Baik, punya. Ada plot twist. Kita ingatkan dia baik, punya dia lah dalam sama dia. Itu yang kita bincangkan dalam grup kita. Kita tengok drama. So ada plot twist. So dalam surah Al-Waqi'ah ada plot twist. So kita tengok nanti, kita jumpa ni. Kita dapat perasaan ni. Sebab maka bila ada plot twist, maka dia akan sampai ke dalam hati kita lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi. So nanti kita jumpa lah. Sampai jumpa kita lah saya. Okay. Okey. Tapi jangan sampai takut. Ada sebab ni akan cerita sendiri dulu kan, ada dekat tempat atau ustaz bawa ngomongkan lah. Dia kan masuk ke dalam tubuh. Okey. Tapi kita masuk. Sebelum kita sadar dulu. Tapi dia tu pengalaman sendiri memang ada dalam tubuh. Dia ada soal dengan langit semua datang. Bagi buat. Ada suara lepas tapi masa keluar tu, masa nak masuk tu ada takut gelap kan. Bila keluar tu kita rasa macam macam tu. Pengalaman dalam berapa minit. Ya. Kalau macam tu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah bila keluar malam teringat-ingat. Ada sebab ramai Ustaz. Memang ada yang keluar 20 orang ada. Tapi akak cerita akak yang keluar tu memang suara tu macam menggerunkan kan. Tak apa. Pada saya macam saya katakan tadi, boleh cerita ke mana pun. Cerita tentang kematian. Jangan sampai kita takut, sampai jadi anxiety, sampai itu dah menunjukkan syaitan dah masuk dah. Itu bukannya satu yang baik. Bukannya Nabi suruh. Nabi suruh kita ingat, tapi bukan suruh kita takut. Just ingat tu je. Kita cerita bila masa datang pada ataupun apatah lagi melalui aktiviti tu, just control, jangan sampai takut. Sebab bila kita takut, kita kena rasionalkan ya. Kena ringankan dia punya tu sampai kita tak tertekan ya. Sebab saya sebut ni pengalaman ada orang datang tu saya tak boleh tidur 3 bulan. 3 bulan tak boleh tidur, yang rupinya yang orang. Cuba bayang kalau kita tak boleh tidur, sistem kita akan rosak. Once kita tak boleh tidur, sistem kita akan rosak. Sistem imun kita akan rosak. Okey, baik. Kalau kita tengok, saya pun tengok dalam National Geographic, saya tengok satu dia ada tulis Science of Death. Dia bawa cerita bagaimana orang tu mati alim, bukan orang juga. Tapi dia buat dalam National Geographic. Dia buat kajian pada seorang yang lepas dia mati ya. Dia percaya lepas mati walaupun semua sistem sebab mati menurut takrifan adalah apabila otak mati. Bila otak mati baru nama mati. Selagi jantung itu berselat, tetapi selagi otak masih hidup, orang tu tak boleh dikatakan mati. Ketika otak dia dah mati, brain dead, maka orang tu baru mati, baru disahkan mati. Dan menurut kajian, si mati itu masih boleh berinteraksi dengan luaran selama 5 jam.
Dia masih boleh dengar. Ini bukan kita cerita, dia cerita dalam sains sendiri menyatakan bahawa dengan alat yang ada, sebab manusia dah ada nerve dan segala macam, sebab dia nak habis tu bukannya just bila mati dia boleh healing. Tetapi seluruh dia punya dia punya, kita kata nak bagi habis, betul-betul habis ni, katalah dalam 5 jam dia masih boleh mendengar, dia boleh masih lagi merasai apa yang berlaku di sekeliling dia. 5 jam, maknanya dalam 5 jam tu sampai masuk dalam. Ini saya bukan cerita menurut apa yang kita ceritakan dari sudut negara lain, tetapi menurut apa yang sains kajian pun mendapati bahawa bagi si mati dia akan experience benda itu. Dan ketika dah habis function, semua benda function dia, sebab kita ni kan dia function sebab dia ada, kita sampai sel kan, kita sampai sel, dan last sekali adalah pada atom, dan last sekali pada proton. Dalam badan kita tu dia paling kecil ya. Baik. Sampai semua tu dah stop betul. Sampai sebab semua kita adalah pakai getaran. Kita ni pakai getaran. Selagi hidup semua kita punya atom kita dalam badan kita, sel kecil. Paling lebih kecil lagi adalah atom. Dalam tu ada pula proton ya. Baik, saya nak tanya kan. Atom tu maknanya apa? Unit paling kecil kan? Itu kan? Atom adalah satu perkataan saintifik yang paling tak saintifik. Bila sebut atom saintifik lah. Bila sebut atom saintifik lah. Saintifik, atom. Tetapi tak saintifik. Kenapa tak saintifik? Sebab atom adalah bermaksud satu benda yang tak boleh dipecahkan. Sebab kajian falsafah dulu, bila dia kaji makhluk ni, manusia ni, makhluk semua, last paling kecil adalah satu benda yang kata tadi atom, dan dia last tak boleh pecah lagi. Dia last tak boleh pecah lagi. Ya, macam kita sel pecah lagi. Last sekali dikata yang paling kecil daripada manusia daripada kejadian adalah atom. Tetapi kemudian bila dikaji, atom tu boleh dipecahkan lagi. Menunjukkan bahawa salahlah menunjukkan. Rupanya dalam tu ada lagi. Apa lagi? Ada nukleus. Ada proton, ada neutron. Dalam atom tu ada. Dan semua tu bergerak. Selagi kita hidup, semua benda ni bergerak. Dan laju tak dia gerak. Selagi mana? 14 kilogram. 14 kilat. Kilat tak laju sangat compare. Sebab seluruh dalam badan kita ni yang kita hidup, nak habis betul-betul dia berhenti tu lebih kurang 5 jam. Nak habis berhenti semua gerakan tu, walaupun dah mati, tetapi dia punya proses berhenti tu sampailah semua sekali berhenti betul, dikatakan dalam 5 jam ya, dalam 5 jam. Dan kelajuan ya, proton, neutron berpusing pada nukleus dalam badan kita ni ya, yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Satu saat dia bergerak satu quadrillion. Billion, trillion. Million pun dah banyak, billion pun dah banyak, trillion pun dah banyak. Satu saat dalam badan kita dia bergerak gitu. Dia nak bagi tahu dalam badan kita ni sebenarnya, sebab tu dia namakan benda hidup. Sebab kita ni disebut hayyun. Sebab hayyun bermakna taharuk, benda bergerak. Ya. Dan bila mati dalam kajian sebab itulah dia tak terus stop, tetapi dia akan mula stop sampai semua berapa trilion sel dalam badan kita. Dan sel kecil lagi pada kita kata atom kecil lagi kepada nukleus kita ni, dan semua tu, dan orang tu akan experience menurut dia. Lepas tu dia cerita pula saya tengok tu dia bagi takut juga. Dia bagi takut ya, sebab manusia bila masuk ditanam dalam tubuh ya, pertama yang akan rosak makan kita apa? Yang makan kita, yang akan makan kita ada ya. Oh, cacing. Saya kena tengok lain lagi.
Kita mungkin ada banyak chapter tu ya. Agak. Agak. Aku ingatkan tengok juga. Ya Allah, cara jawab tu macam tu. Tengok chapter lain. Agak. Okey, yang makan kita adalah bakteria yang sekarang ada dalam perut kita. Dalam badan kita ada bakteria yang tak boleh masuk dalam sistem. Cacing lah tu Ustaz. Bukan cacing. Cacing memang ada. Cacing memang ada parasite. Tetapi yang jangan makan kita punya organ yang akan masuk penetrate. Sebab sekarang bakteria ada, tetapi Allah Maha hebat menjadikan mereka tak boleh masuk dalam sistem kita. Dia boleh masuk dulu dalam perut saja. Ya, dan dia tak boleh masuk. Dan bakteria paling tak boleh masuk akhirnya pada otak. Sebab otak dia ada penjagaan yang memang tak boleh nak masuk. Memang tak boleh nak masuk apa pun. Sebarang bakteria di sana Allah dah buat satu memberan menjaga yang memang tak boleh masuk apa pun. Dia tak boleh masuk apa pun. Sebab tu kadang-kadang bila kita pergi hospital, doktor cakap apa dia? Kuman masuk laut. Min apa? Matilah. Min matilah. Sebab selagi kita hidup, Allah jadikan kuman tak boleh masuk ke sana. Kok mana pun dia tak boleh masuk ke otak. Sebab otak last kan. Sebab dia adalah central nervous. Tak boleh masuk. Jadi bila collapse semua sistem kita, maka dia akan berluasa. Sebab dia nak makan. Sekarang dia nak makan. Tak boleh. Tak boleh sebab dah ceramah. Hari ni ujian tu lah. Ceramah sampai ada kat sekolah kan. Nak makan tak boleh. Saya makan semua waktu tengok kan. Berkat pula ya Allah. Minum kopi. Minum boleh. So dia manage. Baik, semua yang saya kasih sekian. Dan kemudian berlaku once dia mula berinteraksi, maka kulit kita akan bertukar warna apa? Hijau pekat. Jadi hijau pekat dia akan keluarkan color. Bakteria itu akan keluarkan color hijau yang pekat. Hitam dia macam hitam sebelum dia mula reput. Dan kemudian barulah datang dari luar. Kita kata cacing yang segala macam tu ada boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Yang duduk dalam masa hidup tu, cacing memang tak boleh masuk punya. Tak boleh masuk sebab protection badan kita ni. Sebab muka kita saja ni ada apa? Ada asid yang memang untuk menghalang mana-mana bakteria dibunuh siap-siap. Setiap muka kita ni dah ada asid yang Allah buat supaya jangan ada dekat, kalau ada dia dah mati dah. Mati macam tu saja. Kan? Baik. Saya sebenarnya apabila Allah kata nubaddilu amsalakum wa nunshi'akum, kita sedang bercerita apa yang berlaku perubahan dan perkembangan yang berlaku setelah kematian. Dan setelah kematian secara fizikalnya itu berlaku. Secara fizikalnya adalah jasad kita dah jadi macam tadi lah, kita kata sampai akhir. First dia makan perut, lepas tu dia makan biji mata, lepas tu otak kita pecah, lama-lama dan last kali tulang pun habis juga. Tinggallah expose zana. Dia semua expose zana. Orang kata satu tulang las. Tapi tulang las itu sebenarnya bukan tulang tu, tetapi ada satu titik pada tu yang akan kekal. Dia akan kekal. Kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, ulama dulu menyatakan bahawa antara makhluk ni sifatnya adalah kita tidak qadim tetapi boleh jadi kekal. Antara yang kekal adalah roh. Sebab roh itu adalah dia tak ada ending. Roh kita ni tak ada ending. Ya, roh kita tak ada ending, jasad ada ending. Tetapi roh kita ni dia tidak ada ending. Maka bila tidak ada ending disebut sebagai baqa, kekal. Sebab tu kita masuk ke alam baqa, alam kekal. Akad kekal ni tak ada ending. Tetapi Allah juga kan, Allah tu sifatnya baqa. Tetapi kita bezanya adalah kita tidak qadim sebab kita ada permulaan. Maka sebab tu kita dikenal sebagai hadis. Hadis makna setiap benda yang ada permulaan tetapi tidak ada. Dan termasuk kalau kita tengok dalam tulisan orang dulu menyatakan bahawa termasuk yang baqa itu adalah ajbud dana. Maknanya titik pada tulang pangking tersebut yang akan kekal. Ada kat kita sekarang, ya.
Ketika semua dah habis, dia akan stay. Ada macam sekarang dia ada. Ya, ada macam sekarang. Ya. Yang apa dia melekat dekat tulang sulbi. Ya, kalau sebut sulbi, ada kajian sebab sulbi adalah tulang belakang, tara'ib adalah tulang kerangka, dan ada juga kajian bahawa tulang belakang tu dia punya poin akhirnya adalah pada ajbuzan. Poin akhir pada tulang belakang tu adalah pada ajbuzan. Ada yang kita kata satu titik yang beri satu titik. Titik tersebut. Dan itu adalah benda-benda yang bakal berlaku nanti. Dan kita kena tahu juga bahawa manusia bila bangun balik, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia? Okey, kita sambunglah supaya nanti jangan nampak macam tak ada progres satu kelas hari ni. Ya. Ya. Dan pada ayat yang ke berapa? 62, walaqad alimtum nash'atal ula falawla tadhakkarun. Allah nak bagi tahu bahawa kamu telah tahu pada nash'ah, maknanya proses, fasa demi fasa pada yang pertama, maksudnya sebelum mati. Kamu tahu kecil, kamu tahu dalam rahim, kamu bijak doktor, kamu tahu bagaimana dalam rahim. Nash'atal ula kamu tahu, sampailah mati kamu tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa nanti setelah kematian, ayat di atas itu adalah perubahan yang berlaku kepada kejadian, dan selama manusia ini akan berlaku perubahan. Tadi kita kata perubahan fizikal dalam barzakh, kemudian bila kita bangunkan balik, maka kita akan dijadikan balik macam kita sekarang. Ya, macam kita sekarang. Dan tidak ada barang yang terpotong daripada kita, melainkan akan dikembalikan. Tidak ada barang pun yang terpotong daripada manusia, melainkan akan dikembalikan bila pada nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum. Maknanya lahir tersebut, sebab itu disebutkan manusia lahir ghairu mahtun. Manusia akan lahir tanpa maknanya tanpa khatam. Sebab setiap daging yang hilang akan ada balik pada manusia bila dia nash'atul ula amsalakum wa nunsyi'akum tadi, pada proses itu. Dan kemudian kita semua akan lalui dalam bentuk muka kita sekarang, sehinggalah berlaku lagi yang lain apabila seorang tu dia masuk syurga tu berlaku. So bila masuk syurga tu berlaku lagi fasa nunsyi'akum tadi. Nampak tak Allah guna ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum adalah fasa-fasa perubahan pada manusia setelah kematian. Setelah kita tahu fasa ni sekarang, kita tahu alam rahim macam mana, dalam rahim macam mana, kita tahu baby macam mana, kita tahu teenager macam mana, bagi tahu kita belia bagaimana, kita tahu tua bagaimana, kita tahu bagaimana ketika mati, baik lepas mati, baik dia ada banyak fasa-fasa yang Allah kata nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum. Dan last sekali, last sesuai last, dah sampai dah istilah sana. Okey. Dan sampailah semua yang dikasih sekalian, bila masuk dalam syurga atau seorang itu ke neraka, berlakunya adalah nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum. Sebab orang masuk syurga tak dengan rupa ini, tetapi dibesarkan tubuhnya. Orang masuk dalam syurga, saya sebut neraka kan? Saya sebut neraka di syurga. Okey. Bila masuk dalam syurga, manusia akan ditukar. Kita ni akan bertukar. Bila seseorang masuk neraka, dia akan juga ditukar. Sebab ayat ni bagi tahu bahawa nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum. Bagi tahu. Baik. Apabila seorang masuk dalam syurga, amin ya. Maka kata Nabi, ketinggian mereka menjadi ketinggian Nabi Adam. 60 hasdad. Situ dan zira'an 60. Jangan doa lah. Tak malu ke nanti tua seorang apa, besar tinggi seorang tak. Ahli syurga ketinggiannya sama, ya, setinggi Nabi Adam AS. Dan umurnya, ini dalam riwayat ayat, umurnya adalah 33 tahun. Ya, umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit 33. Dan kajian aku dapati bahawa manusia ni dia punya peak dia sampai 33. Lepas 33 dia mula menurun balik. Yang kita punya aging kita akan mula lepas 33. Dan kemudian cantiknya seperti Nabi Yusuf. Cantiknya seperti Nabi Yusuf.
muka sama tapi cantik macam Nabi Yusuf. Bukan tukar muka jadi Nabi Yusuf. Jadi ini makeover yang paling kita tunggu. Makeover yang paling kita tunggu. Muka macam ni, muka macam ni. Tapi nanti Allah cantikkan seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam, seperti malaikat yang kita kata in hada illa malakun karim. Ya, di semua ni. Maknanya muka yang sama, form yang sama, tetapi di-upgrade, dicantikkan. Ya, bukan kena tukar muka jadi Arab dah. Muka ni juga. Ya, tetapi cantiknya ya Allah. Dan bagi lelaki dan perempuan terutamanya mengatasi cantiknya para bidadari. Jangan sebutkan banyak mana. Sejauh mana beza dia? Beza seorang isteri dengan bidadari. Yalah. Jawabkan masuk balik awal kan. Yalah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang. Nanti macam saya katakan tadi, insya-Allah kita berhenti pada 60. Sekarang 62, kalau terang hari je lah. Nanti ke? Baik, semua yang dikasih sekalian, terima kasih semua di atas hadir. Saya nampak ada yang baru hadir. Ada yang saya tak perasan sebelum ni ataupun saya tak perasan, tetapi saya ada beberapa orang kawan kita yang hadir. Dan pasangan orang khabar dan bukan cikgu dan memang dan hadir semua Kontak mana cikgu, salah cikgu sekolah. dan apa maaf daripada saya bergurau dan segala macam ya. Tak maaf ke? Ya Ustaz. Aduh. Saya punya dia Ratu Cantik nombor 1 dengan nombor 2 beza dia berapa markah? Point 0.0 ya. Baik, bidadari dan isteri ialah 70,000 beza. 70,000. Dia punya beza markah dia 70,000. Okey. Macam puas hati sangat ya. Alhamdulillah. Maka rezekikanlah kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wa bihamdika.